Kalimatu hakin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha wa biha nu'asyu insyaallah. Minal amini wa rahmatullahi wa karamihi lin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Qayyum, amin ya Qayyum, amin ya Jal Jalali wal Ikram. Alhamdulillahillazi farada alaina ma'rifata aqaidil iman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafaatil ahli iman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa ada kitab kusok apa? Hadis yang ke berapa? Hadis dia. Hadis ke berapa? Hadis ke berapa? Hadis ke 27. Okey, insya-Allah. Hadis yang ke 27 Okey, sebelum saya nak masuk hadis 27 ini, saya nak kongsi satu pengalaman fiqh. Dan timbulnya dan selepas itu ada orang yang bertanya tentang masalah yang saya nak kongsi ini. Saya cuci darah bermula pukul 3.30 sampai ke pukul 8. Jadi di situ ada zuhur, ada asar. Lepas tu saya ada kawan sebelah yang masuk waktu zuhur dia sembahyang zuhur, yang masuk waktu asar dia sembahyang asar. Saya ni dalam bilik hemodialisis tu orang panggil saya ustaz. Misi ke, misi lelaki ke, misi perempuan ke, doktor tu panggil ustaz. Dan sekarang ni terkenal dengan tawar air. Jadi saya cuci darah tu, air atas meja saya ada 1, 2, 3, 4 tawar air lah. Pertama untuk anak dogi, mula-mula untuk anak dogi, lepas tu sampai air kedua untuk suami dogi. Kan ada orang minta tawar, kita hambui tawar, apa masalah lah kan tawar tu. Jadi yang jadi masalahnya ialah saya tawar air, saya orang panggil ustaz, saya zuhur tak semayang, asar tak semayang. Heran orang sekolah. Sudah dia bertanya, ustaz, dia kata orang panggil ustaz tawar air, kenapa ustaz tak semayang? Kenapa tak semayang zuhur, tak semayang asar tak? Dia semayang zuhur, semayang asar. Yang saya nak cerita ni ialah faqihu fiddin, fahamilah fiqh. Jadi maksudnya orang yang cuci darah ni, tadi saya dah jamak ke rumah. Sebab nanti asar tu memang duduk atas kerusi dengan wayar-wayar satu badan. Jadi zuhur dan asar itu saya jamak ke rumah. Ru'sahnya ialah ru'sah sakit. Jadi nak beritahunya lah, jadi kita kena belajar fiqh supaya kita mudah beribadah. Jadi saya namanya ustaz, air teh meja banyak ni kalau tengok kan, kalau air teh meja tapi tak semayang. Jadi marah orang sekolah kat saya. Jadi dia tanya, ustaz tak semayang ke? Tak, saya tak semayang. Itu. Jadi dia pun bercerita, dia kata dia kena semayang. Jadi saya kata saya berada di atas jalan ruksah kepayahan untuk kita. Jadi jalannya ada, maka kita boleh jamak. Qasar tak boleh. Masalahnya dia tak nak terima. Tak nak terima tu lentak dia lah kan. Itu satu. Masalah yang kedua ialah apabila lepas cuci darah, tangan ni berbalut ni. Berbalut, maksudnya berbalut, dia ada balutan di sini dan di bawahnya ada darah.
darah kan. Jadi apabila nanti nak berwuduk tak boleh kan, jadi nak berwuduk tak boleh, jadi sebelah ni boleh wuduk, sebelah ni tak boleh wuduk. Jadi oleh kerana sebelah ni boleh berwuduk, sebelah tak boleh berwuduk, kita pun tayamum. Betul tak? Kalau kaedah yang tuan-tuan ngaji kalau ketiga tadika, maksudnya kena tayamum. Jadi cerita ni cerita orang sebelah agak. Dia kata nanti dia kata ustaz, dia panggil saya ustaz. Nanti dia kata balik rumah saya buat tayamum, lepas tu saya ambil wuduk, saya tayamum, lepas tu dia kata lepas saya semayang isyak nanti ataupun maghrib nanti, mondor dah buka, saya kotak balik. Saya kata kenapa? Atas lasan dia kata bawah tangan kita ni ada darah najis. Jadi saya nak tanya tuan, apa tujuan tayamum? Okey, tuan-tuan dah bosan. Dah bosan lah tak? Besoklah dah bosan ni, besoklah dah bosan ni kan. Gitu. Jadi tiba-tiba air tak ada. Apabila air tak ada, jadi air tak ada tak? Jadi untuk membolehkan kita sembahyang subuh, maka kita tayamum, betul. Jadi soalannya perlu qada tak? Tak payah. Sebab tujuan tayamum itulah bagi membolehkan kita sembahyang. Walaupun badan kita bernajis. Contohnya kita mungkin terkencing, kita mungkin terberak. Nak cebok air tak ada tak? Mungkin kita boleh istinja. Tapi tayamum ini kita ambil dah bosa itu. Disebabkan dah bosa tu kita tak boleh sembahyang subuh. Disebabkan tayamum itu kita sembahyang subuh. Subuh kalau darah tadi yang ada dalam balut luka kita itu, dia memang darah. Kalau dibuka, lepas cuci darah, kalau dibuka sampai ke atas dah, dia punya darah. Kalau buka lah, kalau nak anda lah buka, dia tembak sampai ke atas. Jadi maksudnya tak boleh buka ni. Jadi maknanya kita akan berwuduk atas dia juga, atas itu. Jadi bawahnya pasti ada darah. Jadi dia kata kita tak sembahyang tu sekadar kita yang kita sembahyang tadi kiranya tak boleh pakai lah sebab ada darah. Jadi tujuan tayamum itulah supaya kita boleh ibadah. Itu tujuannya. Itu sebabnya faqih fiddin. Jadi tujuan saya cerita ni supaya mengajilah mereka. Ya? Macam contohnya sel lah tak? Sel ni maksudnya sekarang ni boleh jamak. Seminggu 3 kali jamak. Zuhur jamak, isyak pun jamak. Sebab sudah pukul 8. Maghrib tu tak boleh nak buat TV jamak itu. Jadi siapa nak jamak sakit buah pinggang, tu bab lain lah itu. Jadi bermaknanya nanti apabila satu peringkatnya saya mungkin ada orang bagi buah pinggang, maka saya sempurna balik, maka jamak tadi batal. Jadi kita kena sempurna balik. Jadi yang jadi masalahnya sekarang ini ialah yang jadi masalahnya ialah apabila tangan kita berbalut belah kiri, belah kanan tak berbalut, kita kena ambil wuduk dan kita ambil tayamum. Soalannya, menyusahkan ke menyenangkan? Menyusahkan. Nah gitu. Sepatutnya apabila kita sakit, kita ada keringanan. Kita sakit. Jadi contohlah kita tak boleh kena air ataupun maksudnya tangan kita berbalut ni sebab sakit. Tapi kita tak, maknanya kalau macam tu keadaannya, kita kena berwuduk dan kita kena tayamum. Susah kan? Jadi kalau kita mengaji peringkat kedua, kalau ngaji peringkat pertama, macam itulah yang akan cerita ke ustaz. Tapi kalau kita mengaji peringkat kedua, mengaji lebih lagi, maka kita boleh bertayamum sahaja, berwuduk sahaja. Maksudnya tak perlu ambil dua-dua. Sedangkan tujuannya kita sakit dan tujuannya lah untuk menyenangkan kita nak. Jadi bermaknanya kalau kita ada luka sebelah, kita boleh pilih wuduk saja. Yang sini kita basuh dengan sempurna, yang sini ambil air tanpa aje lah. Tak perlu tayamum. Jadi tayamum ini ialah untuk membolehkan kita sembahyang. Jadi kalau kita dah bertayamum, maka tak perlu qada sembahyang tu. Sebab timbul masalahnya tadi, yang cerita syekh sebelah ni dia qada. Dah lah dia tayamum, lepas tu dia ambil wuduk. Oleh kerana ada luka,
dia pun ulang semayang sebab ada najis gitu. Kan payah dia kan payah nak gitu. Serupa jugalah tayamum. Tayamum ni maksudnya ganti pada uduk, maka yang membolehkan, maksudnya yang bertayamum yang kita boleh tayamum dengan debu. Jadi apabila debu tak ada, kita boleh naik sikit lagi. Apa dia? Kalau debu tak ada, batu-batu bulat tu boleh tayamum. Kalau tak boleh lagi, batu telur tu boleh tayamum. Batu telur yang kuning tu, yang tu boleh kita topok. Jadi apabila kita tak ada lah batu telur, tak ada apa yang boleh buat tayamum ni? Garam boleh. Saya nak cerita ni supaya ngaji fiqh jangan duduk tadika yo. Maksudnya dia kena ngaji dan ngaji sebabnya dia dalam Islam ni apabila ada kepayahan dia akan jadi longgar. Apabila terlampau longgar sangat dia akan ketat balik. Contohnya babi. Maksudnya kita makan babi disebabkan untuk menahan daripada mati saja, tak boleh makan sampai cendawa. Tak boleh. Tapi apabila dah tak ada babi, maka kita kalau maksudnya kita dah ada makanan, maka kita kena balik pada asal. Di Islam, di fiqh tu begitu. Tak semestinya benda haram itu dia haram selama-lamanya. Dan jadi benda halal pula tak semestinya benda halal tu dia halal selama-lamanya. Contohnya makan terlalu banyak, dia jadi lain hukum dia. Dah makan tu lain jadi hukum, walaupun asalnya halal lah. Babi yang haram itu jadi halal. Itu sebabnya kita kena ngaji fiqh lah. Apabila kita tak boleh sembahyang berdiri, kita duduk lah itu. Itu rusah lah tu yang kita boleh. Apabila kita tidak boleh beruduk, kita kena tayamum. Kadang-kadang ada orang yang tak boleh tayamum dengan debu sebab dia gatal. Dia kena tayamum dengan lain, dengan garam, sehingga dibedarkan garam sekalipun. Kalau kat rumah tak ada bonorak, gitu, batu telur tak ada, ada garam boleh tayamum. Itu yang kita kata belajar fiqh tu, belajarlah fiqh. Maka dengan dia akan memudahkan kita, sebab kita bukanlah mungkin segar, mungkin wuzu. Jadi kita akan ke hujung nyawa ni kita kena belajar fiqh wuzu. Kan? Itu berdiri lama tak boleh, lipat kaki tak boleh. Itu contoh dah. Sujud lama tak boleh, contoh lah gitu lah itu. Jadi kita kena belajarlah, jangan buat alasan pula oleh kerana tak berdiri lama maka tak sembahyang. Gitu, boleh sembahyang atas kursi, boleh sembahyang atas lantai. Gitu. Antara dua tu mana afdal? Sembahyang atas lantai lah tu afdal, tapi kursi tak ada halangan, sembahyang atas kursi lah tak ada masalah. Gitu. Jadi sebabnya kita perlu belajar. Kalau takkan payah kan jadi macam abang tadi. Dia menyangkau-nyangkau lah saya tak sembahyang. Gitu. Dia kata lepas tu dia pula beri cerita, beri hukum, menyusahkan orang. Kalau dia ngajar fiqh poning orang tu. Kalau macam tu, macam dia kata tadi, dia kata oleh kerana ada darah dalam balut, maka kita sembahyang juga tapi kena qada. Kalau macam tu baik qada ya. Tak sembahyang lah, qada lah. Sebab kita mesti qada lah gitu. Baik qada ya. Tak sembahyang tak, saya qada ya gitu. Ya. Jadi mana-mana ada orang belajar fiqh atau mengaji fiqh, ialah dongar lah. Itu tak ada kitab pun tak apa, tapi dongar lah supaya kita mendapat pahaman yang amik, yang mendalam gitu. Okey. Kita sambung hadis yang ke-27. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ramaitum wa khalaqtum faqad halla lakumut thayyibu wa kullu syai'in illa nisaa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa fi isnadi dha'fun dhaif. Dan diriwayatkan daripada isteri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah melemparkan kamu dan telah bercukur, dan maka sesungguhnya telah halal bagi kamu bau-bauan dan sekalian perkara melainkan perempuan telah meriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan isnad yang dhaif. Maksudnya tahlul awal. Jadi tahlul awal ni maksudnya kita belum sa'i, belum tawaf, tapi kita dah melontar. Lepas tu kita cukur awal. Apabila cukur awal ini bolehlah buka ihram, bolehlah berbau-bauan,
yang tak boleh nikah. Gitu. Dan sekalian perkara melainkan perempuan-perempuan. Itu sebab kalau ngaji tak, kalau ikut zahir hadis ni, melainkan perempuan-perempuan. Yang maksud perempuan-perempuan ni nikah, jangan main melainkan perempuan-perempuan semua boleh kan, gitu. So sebabnya kono ngaji, ya. Telah meriwayatkan dia oleh Ahmad. Jadi maksud yang dibincang hadis 27 ni ialah tahlul awal. Jadi kalau dah sa'i, kalau dah tawaf, maka bolehlah nikah. Gitu. Nikah di Mekah. Ya gitu. Okay, hadis yang ke-28. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alan nisa khulqun wa innama yaqussirna, rawahu Abu Daud bi isnadil hasan. Tadi hadis dhafun, hadis lemahnya, ni hadis baik. Gitu. Okey. Saya beri peringatan, ya. Kalau tuan-tuan baca satu hadis tiba-tiba dhafin ataupun dhafun, jangan kata hadis tu tak boleh pakai. Yang dikatakan isnadi dhafun itu ialah sanad dia, bukan matan dia. Matan dia daripada jalan yang lain. Mungkin tidak ada pada Bukhari, mungkin ada pada Muslim, mungkin tidak ada pada Bukhari Muslim, mungkin ada pada Sahih Tirmizi. Jadi jangan copek-copek jumpa ya dhafun, kita pun menjadi ulama besar. Hadis ini tak boleh pakai, ya, jangan itu. Sebabnya hadis dhafun boleh jadi hadis hasan. Gitu. Kau ngaji dah. Try lah ngaji mustalah hadis dekat sini. Carilah guru seorang. Kan ngaji mustalah hadis. Sebabnya ataupun carilah seorang yang yang faham ilmu qawaidul fiqh, usul fiqh, ngajilah. Gitu. Carilah seorang. Cari orang lain. Cari seorang yang gitu kan. Gitu. Ataupun cuba-cubalah cari seorang yang dipanggil ulama tafsir. Gitu. Jadi untuk kita memahami Quran gitu. Insya-Allah. Itu tak rugi ngaji ni tak. Katalah Masjid Ibn Khaldun ni tiap-tiap malam, tiap-tiap subuh ada kelas. Kan elok tak subuh ada kelas. Lepas subuh ada kelas. Lepas maghrib ada kelas. Lepas zuhur ada kelas. Lepas asar rehatlah kan. Nak naik bisikal. Lepas isyak ada kelas. Boleh syukur. Lepas tu ada satu ustaz lagi datang. Dia nak mengajar. Semua dah penuh sebelum subuh satu kelas. Apa sebab saya cakap begitu? Simple lah tak? Kita ni nak hujung. Kita tak cukup masa, tak ada cukup masa untuk cari pahala yang banyak. Antara pahala yang banyak yang akan dibekalkan malaikat bersama kita ialah apabila kita mengaji. Gitu. Ini saya teringat dulu masa saya duduk pondok dulu. Kelas saya sebelum subuh ada, lepas subuh ada. Tapi mungkinlah ketika tu muda ni tak larat dah tak gitu. Kelas sebelum subuh rasanya imamnya sampai seorang. Gitu. Okey. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annal Abbas bin Abdul Muttalib istazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an diyabita bi Makkah layaliya minni min ajali saqayatihi fa'zina lahu, muttafaqun alaih. Okay, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawasanya bapa saudara Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abu Muttalib radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bermalam ia di Mekah berapa malam, bagi bermalam di Mina kerana kerja menyediakan air Zam-Zam bagi orang haji, maka diberi izin akan dia oleh Rasulullah. Dia cerita dia macam ni. Rukun haji kena buat semua, wajib haji tak payah buat semua. Jadi maksudnya beginilah, bagi mereka yang bertugas haji, dia bertugas, tak kira lah yang bertugas yang bertugas haji itu,
Maka di sini ada rukhsah ataupun kelonggaran untuk dia buat rukun haji dan meninggalkan wajib haji. Dan termasuk jugalah orang yang tak bekerja. Ini rahsia pecah malam ni dah saya sebut. Maksudnya wajib haji tidak membatalkan haji kalau kita tinggalkan. Jadi bermaknanya dia buat rukun dia. Dia buat rukun saja. Maksudnya maksudnya ukuf di Arafah tu rukun. Bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, melontar Aqabah 1 2 3 itu dia tak buat. Balik dia masih lagi boleh pakai title haji. Sebabnya yang pentingnya ialah rukun haji. Dah ihram, dia masuklah wukuf ihram, bercukurlah sekali, lepas tu melontar dia wajib sa'i dan tawaf. Gitu. Tu rukun. Jadi maknanya siapa-siapa yang tak buat rukun haji, wajib haji, maka sah haji tapi dia kena bayar dam. Satu lagi lah. Ini saya bincang ni fiqh ya. Siapa-siapa yang dah buat umrah tak wajib umrah lagi. Siapa-siapa dia buat umrah 2010, dia pergi haji 2020. Contohlah tu. Dia punya umrah tak wajib sebab dah buat. Tapi rugilah kalau pergi tak buatlah. Tapi nak cerita hukum. Jadi bermaknanya dia macam ni ya. Dia dah pergi haji, dia dah pergi umrah, maka umrah tak buat. Dia pergi haji, wajib haji tak buat. Dia pun balik. Jadilah haji dia haji syukur, tak ada masalah. Sah haji. Itu. Supaya tahiyat awal lah. Selama ni kita ingat tahiyat awal tu rukun, ataupun maksudnya rukun sembahyang. Ngaji hukum sunat. Allah menyosal saya buat, tahu saya tak buat. Macam tu kau cerita. Takkanlah macam tu dah. Macam gitu. Jadi yang hadis yang ke-29 ni tadi maknanya ada sebahagiannya yang tinggal, yang tidak menunaikan wajib haji sebab dia bertugas. Jadi siapa-siapa yang nak pergi haji yang dia bertugas, dia nak sempurnakan wajib haji itu pun boleh, ataupun dia nak bayar dam pun boleh, tak ada masalah. Ya. Okey. Hadis yang ke-30. Wa an Asin bin Adiy radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia fiqh ni kita nak bincang, dia ada had. Dia ada had. Had boleh dengan had tak boleh. Maksudnya gini, maksudnya dia punya apa tu? Kita ambil contoh aurat lah nak. Had aurat ini lelaki dengan lelaki ialah antara pusat dengan lutut. Itu had. Itu yang paling rendah. Yang paling rendah nak itu. Jadi dalam pada itu kita ada adab, kita ada akhlak. Okey. Imam Naufal ada? Tak ada. Imam Naufal dia datang khutbah Jumaat, baju tak pakai. Dia pakai tawel mandi itu, tapi bersih dah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi kalau dari segi hukumnya itu had sah, tapi dari segi adabnya, akhlaknya tak baik. Melonggengnya macam khutbah. Ittaqullah tak gitu, rasa habis semua tolak tak gitu. Apalah kono Imam Naufal ni tak. Jadi maknanya Imam Naufal dia sebagai imam kena pakai yang sempurna, tapi hadnya had dia ialah pusat dengan lutut. Dalam Islam ni ada had, dia ada yang terlebih baik. Jadi kita kena buat yang terlebih baik. Ya gitu. Supalah perempuan ni aurat dia dengan sesama dia punya mahram yang tak boleh kahwin itu ialah pusat dengan lutut. Tapi tak kalah nak tayang ya tetek tu. Depan ayah kita tak. Tapi ada masanya kita akan menyusukan anak depan ayah kita. Maka itu tidak berdosa. Tak ada salah pun sebab dia punya. Tapi walaupun begitu tak.
dia ada had pusat dengan lutut, nanti dia ada yang terlebih baik, dia ada adab, dia ada akhlak. Jadi pakailah baju dengan sempurna. Tapi ada ketika-ketikanya kita tak pasal mensusahkan anak. Itu ayah, dapat ayah, itu ayah kita tak ada masalah. Macam gitu. Begitu jugalah orang perempuan, sesama perempuan, dia punya paling kurang bajunya ialah pusat dengan lutut juga, sesama perempuan, adik-beradik lah, sesama perempuan nak gitu. Tetapi Islam itu paling kurang, tapi Islam menyuruh kita memakai pakaian yang sempurna sesama perempuan. Sebab apa? Sebab untuk mengelak satu masalah lagi. Katalah mak saudara kita yang tadi, dia had dia kan pusat dengan lutut. Jadi maksudnya dada gratis boleh buka. Tiba-tiba dekat dada tu adalah tompok dah. Jadi Islam, sebabnya Islam walaupun had mengatakan pusat lutut, tapi Islam suruh pakai yang baik, yang sempurna, supaya jangan viral benda tu masuk WhatsApp. Mak saudara aku tu rupa dia cantik, hidung mancung, badan berkurap. Yang tu nak elak tu. Tu yang kena suruh pakai baju sempurna tu. Tapi dia punya had dia lah pusat dengan lutut. Sebab ada ketikanya pusat dengan lutut ni kadang terpakai juga ketika nak mandi dan sebagainya lah. Kalau katalah kita mandi sesama perempuan dan dia mandi di bilik air sesama perempuan tak, gitu. Jadi had dia lah paling pusat dengan lutut. Jadi depan ayahnya juga pusatnya ialah pusat dengan lutut. Depan adik-beradik lakinya pusat dengan lutut. Tapi takkanlah nak tayang yang benar tu, nak pakailah yang sempurna gitu. Tapi dalam Islam ni dia ada macam tu, dia ada had gitu. Serupalah haji ni lah. Dia had mengesahkan haji itu ialah rukun haji je. Wajib haji tak buat pun tak apa. Lepas ni jangan tak buat pula. Buat lah itu nak. Itu. Tahun ni dia pergi haji, pergi Malaysia, dia pun kira umrah dah buat, tak payah. Lepas tu wajib haji tak buat, tak payah. Dia buat rukun dia. Itu. Dia datang lambat, dia balik awal. Gitu. Sah tak haji kan? Sah, tapi itu had yang paling rendah dah. Jadi kita kan nak cari yang terbaik. Supalah aurat tadi dah. Aurat tadi dia ada had dia, adik-beradik ni ada had dia. Tapi takkanlah nak ditayang memanjang. Tak boleh lah gitu. Kita lah kenalah pakai yang sempurna. Macam gitu. Okey. Hadis yang ke-30. Wa an Asim bin Adi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li ri'ai ibili fil baituta an minni yarmuna yauman nahri summa yarmuna li yaumaini summa yarmuna yauman nafar. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi bernama Asim bin Adi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah mengizinkan bagi orang gembala unta tidak bermalam di Mina, melempar anak batu mereka akan jamrah Al-Aqabah pada hari menyembelih dan tidak bermalam di Mina, kemudian melempar mereka itu bagi 2 hari, yakni yang kedua 2 hari, yang ketiga kemudian melemparnya. Hadis 30 ni pun nak ceritakan, maksudnya boleh meninggalkan, bukan maksudnya bolehlah tak buat wajib haji. Dia tidak bermalam di Mina gitu. Dia tidak melontar gitu. Tapi dia kena bayar dam ni. Setiap wajib haji yang kita tinggalkan ialah seekor kambing. Wajib haji ada berapa? 5. 5 ekor. Gitu. Ataupun 10 hari puasa. Satu wajib haji 10 hari puasa. Kalau kita tinggalkan 30 hari. Macam itulah. Gitu. Ataupun seekor kambing. Jadi hadis 29, hadis 30 ceritanya ialah tentang wajib haji. Di situlah wajib haji ini dianya tidak membatalkan haji. Dia kono bayar dondo. Okey. Ada lagi sebelah ni. Pada hari ke-9 dan hari yang keempat. Melempar mereka itu bagi 2 hari. Hari pertama dia tak lempar. Kemudian melempar
mereka pada hari berangkat semua orang dari Mina, iaitu hari keempat. Dia masih lagi dalam haji ni, dan riwayatkan dia oleh 5, dan riwayatkan dia sahihkan dia oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Jadi nak ceritanya, cerita itulah cerita tentang maksudnya wajib haji. Maka ada pilihan atas kita, tapi sebenarnya nama pun wajib mesti buat yang itu. Tapi di sini kalau kita tinggalkan, tidaklah dia berdosa, tetapi kita kena bayar dah gitu. Ataupun dia melontar 1 jamrah ya. Dia lontar sorry lah dia pun balik, boleh tak ada masalah. Gitu. Selama ni tak tahu kan, lepas tu jangan buat pula. Dia lontar dia patut dia melontar 3 jamrah, dia lontar 1 je hari pertama, lepas tu dia balik, boleh tak ada masalah. Ataupun dia tak melontar tawi pun boleh, tak ada masalah. Ataupun dia upah orang melontar pun boleh, tak ada masalah. Gitu. Jadi jangan tak wukuf di Arafah lah, itu tak sah haji. Wukuf tu mesti wukuf. Gitu. Okey, insya-Allah. Tapi yang ni sebagai pengetahuan ni jangan perempuan tuan-tuan buat pula, tapi nak buat boleh, nak try boleh, tak ada masalah. Bayarlah dam. Okey, dia tak bermina, dia tidak bermalam di Mina, dan dia tidak berada di Muzdalifah, dan dia tidak melontar, boleh, tak ada masalah. Itu. Tumbuhlah dalam hati. Kalau dulu tahu lama dah buat. Kan sore kan pergi haji ni kan. Contoh tambahlah nak berada di Mina dan gitu kan. Gitu. Okey. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin nahri. Yang saya bincang ni tentang cerita fiqh ya, antara bondo fiqh ni dia ceritanya antara bondo jadi gitu jadi kita belanja dah 1000, lepas tu masuk pula beratus, tolak 5 tahun lagi boleh pergi. Jadi bondo tu jadi excited tak? Ya, jadi kalau dah sampai ke Mekah, buatlah bondo yang paling patut. Jangan buat bondo yang paling tak patut. Itulah siapa-siapa yang belum pergi ni jangan jadi kedokut lah. Dah sampai ke Mekah, umrah tak payah buat sebabnya 2 tahun dulu dah buat. Dia tu wajib haji pun dia pun tak payah buat, dia tu bayar damnya, duit banyak awal dia pindah, duit banyak bayar damnya gitu. Janganlah macam tu. Yang saya cerita ni tentang hukum, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang patut, mana yang tak patut, tak gitu, had dan sebagainya. Gitu. Super witir lah. Super witir gitu. Okey. Biasanya witir kita buat 3, cantik lah tu lah. Tarawih buat 3, tiba-tiba datang satu ilmu witir 1, berhenti dia buat 3, buat 1. Sebab 1 boleh. Janganlah macam tu. Itu. Patutnya kita tambah jadi 5. Contoh macam tu tak, dia berhenti pula. Dulu dia sembahyang tahiyat awal. Sembahyang ngaji, tahiyat awal tak wajib, tak dia baca tahiyat awal. Walaupun dia imam, syukur betul orang imam itu tak. Itu satu. Doa iftitah pun tak dibaca. Lepas tu tahiyat akhir dia selalu dibaca fil alami innaka hamidun majid. Datang satu ustaz tahiyat akhir khatnya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Yang atas tu ustaz sunat dia tu. Sampai situ je pula dah. Tak ada baca dah. Itu bacalah sampai sudah. Fiqh ni nak cerita tentang had, macam tu paling kurang lah itu. Sembahyang mayat tu supaya tak, paling kurang Allahumma fillahu Allahumma fillaha lah. Sampai situ lah. Panjanglah sikitnya gitu. Tuan-tuan pernah dengar tak sembahyang mayat 5 takbir? Pernah dengar tak? Ataupun paling tinggi 7 takbir. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Nanti dalam ni ada, tapi dah terlepih kot. Jadi lepih ni tengok orang yang naik. Kalau yang naik itu Ustaz Rosli, sembahyang mayat ni ompek je lah. Kalau yang naik itu Syarif Dul, sembahyanglah 5 sebab dosa banyak. Macam tu kau? Bukan. Sebab ada nas
Rasulullah dia pernah sembahyang mayat 5 takbir. Tapi takbir yang ketiga dah mula doa kan. Fatihah, salawat, doa. Takbir yang keempat doa, takbir yang kelima doa. Nak tambah jadi, dia nak tambah jadi 7 pun boleh. Sembahyang mayat tu 7 takbir. Tapi saya tak galakkanlah buat. Tapi dalam ni dah lepas. Mungkin tuan-tuan terlupa kot kan, dah lepas kan. Dah bertahun dah ngaji jadi lupa. Jadi sembahyang mayat ni boleh sampai 7 takbir. Yang standard kita buat 4. Itu. Tapi kalau imam nak cuba buat 5 boleh, ataupun buat 6 ataupun buat 7. Lepas tu tanya kenapa imam 7? Dia ni masalah banyak. Itu. Sebenarnya dia ada nas ya. Boleh, tak ada masalah kalau buat apa sembahyang mayat 5 takbir. Tapi yang keempat 5 6 tu dia doa semua. Doa lah gitu. Insya-Allah. Tu dah cerita fiqh tadi. Gitu juga. Begitu jugalah kalau kita mengapankan si mayit yang wajib kapannya 1 lapis 3 itu dia adalah sunat itu. Cara kapannya, cara ikut cara kapannya simple je, janji bungkui. Tapi adalah kita kerana kita pakai sorban, lepas tu kita pakai baju, itu seseri dah itu. Yang penting ialah bungkui. Itu. Bungkui dan tanam. Soalan, boleh tak sembahyang mayat tanam dulu baru sembahyang? Boleh tak? Tajuk lah Nabi masuk sembahyang mayat, kita tanam dulu baru sembahyang. Kau sembahyang dulu baru tanam. Besok kita buat sembahyang dulu, tapi kita tanam lepas tu sembahyang. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Sembahyang tu hadir ke tak hadir? Hadir sebab di depan mayat. Tapi janganlah buat terlupa pula sembahyang lah tanam lah. Gali tak? Tak payah gali tu. Sembahyang je lah. Itu. Tapi tak ada lah orang buat. Yang buat pula. Itu. Tak ada tahu nak buat kan? Memanglah gitu. Tapi katalah dah tertanam. Contohlah gitu. Tapi yang sekadar nak bincang ini. Tapi jangan buat lah ya. Gitu. Sembahyang mayat gaib, dia sembahyang mayat gaib ni kita boleh membelakangi mayat. Sembahyang mayat hadir kita mestilah di depan. Jadi kita sembahyang mayat atas kubur, gaib ke hadir? Gaib ke hadir? Mayat dah tanam. Jadi pun kita datang sembahyang mayat di kubur, gaib ke hadir? Hadirlah sebabnya depan kita. Takkanlah kita nak belakang ke mayat, kan belakang kiblat. Itu. Jadi sembahyang mayat atas kubur ini hadir juga. Dia bukan ghaib. Sembahyang ghaib ni maksudnya ialah mayat tak ada. Ni mayat dah, cuma dah ditanam. Jadi kita sembahyangnya atas kubur. Ni gitu. Jadi mayat tu duduk depan kita ke belakang kita? Tentulah depan. Jadi ghaib ke hadir? Maka hadir itu. Jadi kalau ikut standardnya standard kepada itu memanglah kita perlu sembahyang dulu, lepas tu baru tanam. Seandainya katalah tertanam tertanam pula kawan ni lah sembahyang tak hari macam mana buat nak gali tak ya sembahyang je. Sebab dia tetap juga hadir gitu. Tapi yang biasa yang kita buat, kebiasaan yang kita buat ialah kita sembahyang dan kita tanam gitu. Jadi boleh tak orang yang kemudian itu sembahyang atas kubur? Boleh, sembahyang dia hadir. Berapa tempoh sembahyang mayat yang dah jadi mayat yang kita boleh sembahyang? Yang dah tanam tadi. Dia dah sembahyang, kita tanam. Kita pun berada di Australia. Yang meninggal ni umat kita. Nak 4 hari 4 malam baru sampai KL. Sampai KL maksudnya umat kita dah tanam. Boleh tak kita sembahyang umat kita yang dah 4 hari ni? Boleh. Sehingga nas mengatakan 8 tahun, 7 tahun. Gitu. Sehingga 7 8 tahun. Itu. Maksudnya walaupun mayat itu dah ditanam dalam kubur,
kita masih lagi boleh semayang mayat gitu. Jarang, tapi jarang orang buat. Nah, dia terlambat. Dia terlambat, lepas tu mayat pun dah diusung ke kubur, maka mayatnya dah ditanam, lepas tu semayanglah, tak ada masalah dah. Dia boleh semayang berkali-kali, tak ada masalah dah. Sehingga kan boleh makan masa bertahun-tahun. Katalah maksudnya kita pun balik dulu mengajuk banyak larilah ke lari ke England, sorangan lari ke England, tapi sampai sekarang tak boleh balik. Mati di England kan. Lepas tu dia balik, omak dah meninggal dah 5-6 tahun. Boleh tak dia sembahyang untuk omak? Boleh, tak ada masalah. Pergilah ke kubur tu sembahyanglah, tak ada masalah. Gitu. Dia sembahyang ghaib ni, nas dia yang popular ialah Raja Najasyi yang mati dan Rasulullah sembahyang masa tu hijrah dah, maksudnya Rasulullah sembahyang di Madinah. Gitu. Tapi kalau yang kita sembahyang atas kubur itu, dia bukan sembahyang ghaib tu, dia masih lagi hadir. Usolli haza maiti gitu. Kalau perempuan hazi. Jadi sembahyangnya sembahyang hadir juga tu gitu. Okey. Okey, loceng pun dah bunyi ya. Loceng. Jaya. Ada yang ke-31 ni cerita tentang khutbah pada raya Adil Adha. Saya berhentilah sampai situ ya. InsyaAllah kita berhenti sampai situ. Okey. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kun bina wa bil mu'minin rahim. Alhamdulillah rabbil alamin.